Okay, bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk kelas PDPR Pendidikan Islam. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang ke-6, iaitu dalam bab Al-Quran. Okey, tajuk kita hari ini ialah mengharap keampunan Allah. Okey, baiklah. Sekejap lagi kita akan baca ayat kefahaman ni, kemudian kita akan masuk ke Google Meet untuk kita sama-sama baca ayat Al-Quran. Okey, baiklah. Tengok pada buku teks, tengok pada buku teks dan silakan baca dulu ayat Quran surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Sadaqallahul Azim. Okey, seterusnya kita terus kepada muka surat 39. Okey. Tengok pada muka surat 39. Okey, tuntutan segera bertaubat. Okey, taubat ini bermaksud kembali mentaati Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan maksiat atau dosa. Seorang yang melakukan dosa dituntut untuk segera bertaubat. Amalan ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Okey. Allah telah menyediakan syurga untuk orang-orang yang bertakwa. Okey, satu cerita daripada surah, saya lupa surah apa, surah Maryam. Salah satu surah daripada surah Maryam tu Allah menceritakan kenapa kenapa Allah suruh kita ni jadi orang yang bertakwa. Tahu tak kenapa? Okey, kita sebenarnya Allah suruh kita ni jadi seorang yang bertakwa sebab Allah nak wariskan syurga kepada kita. Pernah tak kita terfikir, kadang-kadang apa yang kita fikir ialah sehari-hari kita terfikir untuk mewarisi harta, mewarisi kekayaan, mewarisi ilmu, tapi sebenarnya Allah menyuruh kita ini supaya jadi orang yang bertakwa sebab Allah nak mewariskan syurga yang Allah telah ciptakan untuk kita, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Okey, tengok pada kita hayati dan cuba fahami dialog dekat bawah ni. Okey, pertanyaan kan. Okey, ayah, apakah yang perlu kita lakukan apabila melakukan dosa? Okey, ayah tu jawab, kita mestilah segera mengingati Allah dan bertaubat dengan memohon keampunan dan rahmat Allah. Kita juga mestilah berhenti daripada melakukan dosa tersebut dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Okey, ayah. Okey, dia tanya lagi, ayah, terangkan kepada saya tentang taubat. Okey, ayah dia terangkan. Kita
dituntut untuk segera bertaubat kerana kita tidak mengetahui saat ajal kita akan tiba. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ." Okey, surah Al-A'raf ayat 34 yang bermaksud, dan bagi setiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Okey. Saya tengok. Lepas tu ayah ni jawab lagi. Kita juga hendaklah sentiasa menjauhkan diri daripada sebarang perbuatan dosa dan menyiapkan amal soleh, okey, agar mati di dalam husnul khatimah. Okey, apa maksud husnul khatimah? Husnul khatimah ini ialah mati dalam keadaan baik. Semua orang, semua manusia inginkan mati dalam keadaan yang baik. Okey. Jadi kalau kita nak mati dalam keadaan yang baik, kita kena doa daripada sekarang. Okey, seterusnya, ciri orang yang bertakwa. Okey, dekat sini ada 4 ciri orang yang bertakwa. Pertama, okey, memohon keampunan. Apabila melakukan dosa sama ada terhadap Allah ataupun manusia, okey, saya segera memohon keampunan dan kemaafan serta memulangkan haknya. Okey, saya juga berazam tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kita yang pertama, kena mohon kemaafan. Yang kedua, menginfakkan harta. Okey, saya istiqamah. Okey, menyumbang harta sama ada pada waktu senang ataupun susah. Okey, minta maaf salah-salah. Senang ataupun susah, saya tidak mendermakan walaupun hanya sedikit. Okey, tiada alasan yang menghalang saya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Okey, seterusnya menahan kemarahan. Okey, saya memilih untuk menahan emosi marah sedangkan saya boleh melaksanakan kemarahan tersebut. Saya yakin bahawa kekuatan emosi ini didorong sifat takwa kepada Allah. Okey, seterusnya yang keempat ialah memaafkan. Saya memaafkan kesalahan orang lain walaupun mampu untuk membalasnya. Memaafkan kesalahan orang lain ini lebih tinggi kedudukannya berbanding menahan kemarahan. Sifat ini menjadikan saya lebih tenang kerana tiada lagi rasa benci dan dendam dalam hati. Okey. 4 perkara ni kita kena sematkan dalam jiwa kita. Okey, memohon maaf, patut infakkan harta, menahan kemarahan, memaafkan. Sebab keempat-empat ni, okey, perkara ni bila kita tanam dalam diri kita, dia akan menyebabkan hidup kita ni lagi tenang. Okey. Seterusnya, syarat taubat. Okey, mesti ada yang tanya, apakah syarat taubat? Okey, syarat taubat, tengok pada muka surat 41. Okey, bertaubat daripada dosa adalah wajib. Taubat perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh dan memenuhi syarat-syarat. Okey, tengok firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Okey, berdasarkan daripada ayat di atas ni, okey, syarat taubat yang pertama, ingat kepada Allah dan rasa menyesal atas dosa yang kita lakukan.
Contohlah kalau kita ni buat satu kesalahan, kita buat satu dosa, biar ada rasa menyesal tu. Okey, dengan kesalahan yang kita buat. Yang kedua, beristighfar, memohon keampunan daripada Allah. Istighfar, astaghfirullahalazim, kan? Duduk saya saja lepas solat bolehlah kita istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kan? Kena istighfar. Yang ketiga, berhenti daripada melakukan dosa dan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Okey, bersungguh-sungguh berazam tok dah hulai dosa-dosa kita buat. Tak kisah dosa tu kecil ke besar ke, kita kena ada, okey, kita kena ada rasa azam tu, azam yang tinggi. Yang keempat, jika dosa berkaitan dengan orang lain, okey, jika dosa tu berkaitan dengan manusia orang lain, maka hendaklah meminta maaf daripadanya, memulangkan hak ataupun hartanya dan minta supaya dihalalkan. Okey, kalau kita buat salah kepada orang, kita kena minta maaf. Lepas tu kalau kita ambil barang dia, kita kena pulangkan balik. Okey, dan ataupun kita kena minta halal. Okey, seterusnya, pengajaran ayat. Apa yang kita boleh belajar daripada ayat yang kita baca tadi? Okey, yang pertama, segera bertaubat serta melakukan amal soleh agar menjadi orang yang bertakwa dan mendapat ganjaran syurga. Semua, kalau saya tanya hari ni siapa nak masuk syurga, semua nak masuk syurga. Okey, yang kedua, membelanjakan harta ke jalan Allah seperti bersedekah, sama ada ketika dalam keadaan senang maupun susah. Okey, amalkan ataupun biasakan diri kita ini dengan sifat suka memberi, suka berkongsi. Okey, seterusnya, menahan kemarahan agar pergaduhan dapat dielakkan. Okey, kalau kita rasa kita ni nak balas dengan orang, okey, kita kena elakkan supaya tak berlaku pergaduhan tu. Kena sabar dan sebagainya lah. Seterusnya, memaafkan kesalahan orang lain, okey, terhadap kita agar hidup lebih tenang. Kalau kita ni selalu memaafkan, okey, senang untuk memaafkan, hidup kita ni akan tenang. Dan last sekali, sentiasa mohon keampunan Allah dengan berzikir dan beristighfar serta tidak melakukan dosa lagi. Okey, kena lazimi hidup kita dengan istighfar. Seterusnya, tengok doa Nabi Adam. Okey, doa Nabi Adam dalam surah Al-Imran ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau perasan ayat ni selalu kalau kita solat kat masjid kan, ada diselitkan doa ni. Okey, maksudnya mereka berdoa merayu, wahai Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, nescaya jadikanlah kami daripada orang-orang yang rugi. Tu doa dia. Okey, seterusnya. Dah habis. Okey, jadinya kalau apa yang kita boleh simpulkan daripada tajuk mengharap keampunan Allah ini, okey, Allah ini mengharap keampunan Allah kita bila kita melakukan dosa. Okey, melakukan dosa, pertama sekali kita apa? Kita kena mohon maaf kepada Allah. Kalau dosa kita buat itu kepada manusia, mohon maaf kepada manusia. Sebab dengan memaafkan, dengan memaafkan sahajalah hidup kita ni akan tenang, dan moga-moga dengan kesungguhan kita untuk mohon ampun inilah yang menyebabkan kita ni akan mati dalam keadaan husnul khatimah, akan dalam keadaan yang baik. Okey, jadi kalau kita nak doa lah, satu-satu doa ataupun satu zikir yang kita boleh baca untuk kita mendapatkan kematian dan husnul khatimah. Kita mohon doa contoh kan. So ada satu doa tu,
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Okey. Saya saja pun boleh baca moga-moga dengan kita mengharapkan puan Allah ni. Okey, kita tinggalkan dunia juga dengan keadaan husnul khatimah. Jadi itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.